Sikit sebanyak. Sebulan sekali dia jumpa cikgu, jumpa mentor. Dia tak panggil guru, dia panggil mentor. Oh, rupa-rupanya tuan-tuan nak lancar Quran, kena baca. Dia kata, insyaAllah Ustaz, kalau dah khatam, yang tadi merangkak, dia boleh baca. Yang tadi tahun pertama, kita baca pasal nak khatam. Masuk tahun kedua, kita baca ni pasal apa? Kita rasa lalat. Saya rasa nak buka, nak tengok makna, saya nak tengok tafsir. Tahun yang ketiga, kali yang ketiga, mana tahun yang sama. Kali yang ketiga khatam juga, kita dah rasa macam Quran memanggil-manggil. Kalau tak baca tu rasa macam tak baca lagi lah. Dia tu nak dapat Quran panggil, payah. Nak rasa macam Quran memanggil yang kita cari tak dapat. Television panggil dapat. TV duk panggil. TV duk panggil Rasulullah. TV duk panggil. Ini macam dah start dulu. Malam ni ada jangan tidur lagi. Besar. Tapi kita rasa sebelum tidur Quran panggil, rasa saat ni balik rumah saya gini, kita nak balik dia saya gini, rasa tak Quran panggil? Kan kita rasa katil panggil? Katil mau panggil tuan-tuan. Yalah tuan-tuan berhenti satu ahad tak masa tuan-tuan ada. Ini yang kata tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia bila benar tadi itu kita buat secara bersungguh-sungguh ni, kita memikirkan orang tu dia tengok Quran, dia fikir, dia tengok Quran, dia fikir. Walaupun semuka tuan-tuan kita baca terjemahan, kita fikir, dia lebih baik ibadat salat. Ibadat semayang selama setahun, yang mana semayang tadi, ibadat tadi tidak memberi manfaat. Yakni ibadah 1 tahun tanpa memikirkan hikmah yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat merubah akhlak dan budi pekerti. Dan siapa yang mengabaikan nasihat sejarah sahabat-sahabat dan orang-orang salihin, maka ia akan terkena salah satu daripada 2 macam. Ya, dia kata siapa-siapa yang mengabaikan nasihat sejarah sahabat-sahabat, yang dia tak mau baca, dia tak mau, dia kata sakit dia ketika boleh tak? Orang dulu ni sebenarnya dia 1000 rakaat boleh tak? Boleh saya dia. 1 rakaat berapa minit? Bila kira-kira macam tu 1 rakaat berapa minit? Mana boleh nak sembahyang ribuan rakaat kita. Katalah 1 rakaat, katalah 2 minit. 2 nak daripada malam nak sampai ke pagi. Berapa jumlah minitnya? Itu kalau 2 minit tak masuk akal. 1 rakaat 2 minit. Kata dia baca sampai khatam Quran. 1 malam 2-3 kali khatam Quran. Boleh percaya? Dia jadi orang macam ni. Ini orang duk tingkat. Boleh percaya? Makan duk termakan buah apple, sehari terpaksa kerja pula dengan hang nak makan buah apple, hang nak dapat halal, hang kena kerja dengan aku. Kerja aku bertahun-tahun, elok pula satu lagi tak tambah syarat, hang kena nikah dengan anak aku. Kalau hang tak nikah dengan anak aku, aku harap. Bukan itu zalim. Dia tak mau berhati. Dia tengok tadi itu dengan tujuan nak mengkritik. Kritik dia bukan melihat tadi itu dengan tujuan untuk mengharmonikan. Betul kalau ada kekurangan itu, betul kan? Betul kasih dan ada kritik. Dia kata siapa yang mengabaikan nasihat sejarah para sahabat-sahabat dan orang-orang saleh ini, tak mau tengok sejarah, tak mau kaji bagaimana hebatnya Imam 4 mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, apa sejarah Imam Ahmad bin Hanbal sampai terpaksa mati di dalam penjara. Tak mau tengok kisah Imam Syafi'i bagaimana kehidupan dia sejak kecil. Tak mau tengok sejarah-sejarah ni. Apa dia kata? Maka kita akan terkena salah satu daripada 2 penyakit. Imam dia merasa puas dengan amalnya yang sedikit, dan dia merasa telah mencapai kedudukan orang-orang yang terdahulu. Dia akan rasa dia hebat. Bila dia tak baca, dia tak kaji, dia tak ada kata. Dia kata kitab dia pun banyak dia tak payah baca. Dia kata, Ustaz, hang duk kaji baca kitab Tajul Profilin berapa? Dalam tu banyak hadis dhaif. Gaya cakap dengan memek-memek muka. Dia kata, Ihya Ulumuddin. Dia kata, tak, Ihya Ulumuddin. Ulama kota beri dah kaji. Dia kata, macam benar. Dia kata, bila baca kitab yang betul-betul. Cara dia pandang tu, dia pandang lagi. Ni pasal apa tuan-tuan, dia dah kenal satu
dia rasa puas dengan amal dia sendiri. Dia rasa dia pun tak kuat apa, dia pun lah niat orang panggil betul, dia pun macam-macam orang tu pakai ujuk. Semua orang tu cari dia, semua artis pun cari dia, tokoh korporat pun cari dia hilang apa. Ni dia rasa puas. Ataupun sombong dengan amal yang banyak lalu merasa lebih baik dari lain yang maka akan gugur semua amal. Ataupun dia rasa sombong. Dia sombong dengan amalnya, dia rasa dia pun dia rasa dia pun hebat, dia rasa dia pun banyak amal apalah hampir mengaji. Aku pun dia rasa sombong dengan amal. Dia rasa dia yang hebat dan sama taraf dengan kedua. Betul-betul tengok ulama-ulama kita kalau tulis kitab ni di hujung tu dia kata apa? Al-faqir ilallah. Kami ni orang fakir, kami ni fakir di sisi Tuhan. Du'afa ilallah, kami ni dhaif, kami ni lemah di sisi Tuhan. Dia tulis itu dengan penuh tawaduk, dia tulis itu dengan penuh rasa rendah diri. Ini tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya bila dia suka memperhatikan sejarah orang-orang salih dahulu itu, dia kata bila kita perhatikan sejarah orang-orang salih, kita baca sejarah para sahabat Nabi, baca kisah para Nabi, awliya, para rasul, para awliya, para wali Allah, baca kisah Syekh Abdul Qadir Jilani, baca kisah Rabi'atul Adawiyah, kita baca kisah Ibrahim Adham, kita baca kisah para sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita baca Abu Hurairah punya kisah, kita baca ni tuan-tuan, baca ni, ia akan merasa masih sangat sedikit amalannya. Kita akan datang main tu, masya-Allah, jauhnya aku, teruknya aku, sehingga lebih rajin beramal dan menambah kebaikannya. Sehingga dia datang untuk semangat nak ada, dia datang semangat satu semangat ni, aku kena buat, kan? Kepada Allah kami mohon taufik. Dia kata kepada Allah lah kita minta taufik. Kepada Allah lah kita minta taufik. Dia bila sebut hidayah taufik ni tuan-tuan, dia kekuatan. Sebab tu ulama bagi hidayah ni pada dua. Satu hidayah tu taufik, satu lagi tu saya lupa nama hidayah. Hidayah tersyad pada saya. Satu hidayah petunjuk, satu hidayah taufik. Hidayah ni terbagi pada dua. Satu hidayah petunjuk, satu hidayah. Kalau tak silap petunjuk tu masyad apa nama istilah ni saya. Maknanya petunjuk, satu lagi hidayah taufik, hidayah kekuatan. Kalau orang dapat petunjuk tapi dia tak ada kekuatan, dia tak boleh buat. Dia tahu dia ada petunjuk, dia faham tapi dia tak ada kekuatan, tak boleh buat. Ataupun dia ada kekuatan tapi dia tak ada petunjuk, tak boleh buat. Jadi dia kata, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, kekuatan, semoga dapat berbuat segala kebaikan dan mencapai sebesar-besar barakah. Sungguh Allah Maha Pemberi dan Maha Berkuasa. Dia kata Allah boleh bagi dan Allah Maha Berkuasa untuk bagi kita. Kalau kita minta sungguh-sungguh pada Tuhan, ya Allah, Allah mahdini, ya Allah beri aku hidayah, beri aku kekuatan, insya-Allah Allah boleh bagi. Dan kalau kita termasuk dalam golongan Allah bagi kita kekuatan itu Tuhan, jangan kita rasa bangga, kita rasa bangga, bahkan kita mesti banyak sujud syukur, rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, pada bulan hadapan kita akan masuk bab yang pertama, iaitu bab ikhlas, bersih dari segala tujuan selain keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan